Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam tanpa warahmatullahi melengahkan wabarakatuh. masa, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan Allah Taala kita dapat lagi bertemu pada malam ini dalam majlis talaki kita pada malam ini. Dan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abu Samah sebagai guru kita pada malam ini dan seterusnya kepada sahabat-sahabat yang join majlis kita pada malam ini. Jadi kepada sahabat-sahabat yang ada sekarang ni boleh pakat-pakat tekan butang share untuk kita sebar luaskan lagi majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputlah Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan bacaan kitab kita pada malam ini. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator majlis, pihak penganjur Muslimi Muslimat yang mengikuti pengajian Minhajul Talibin pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, anjuran doa 20 gading. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan syarat sah Jumaat. Antaranya adalah ar-rabi', yang keempat adalah al-jamaah, berjamaah. Maksudnya syarat sah Jumaat yang keempatnya mesti kena dilakukan sembahyang berjemaah itu secara berjamaah. Sebab itulah kita kalau kita tengok dalam bab sembahyang berjamaah, imam tidak diwajibkan niat menjadi imam, manakala makmum wajib dia berniat menjadi makmum. Melainkan sembahyang tertentu wajib imam berniat menjadi imam, antaranya adalah sembahyang Jumaat. Kerana apa? Wajib imam berniat menjadi imam dalam takbiratul ihram? Kerana sembahyang Jumaat disyaratkan berjamaah. Cuma berjamaah yang disyaratkan dalam sembahyang Jumaat adalah berjamaah satu rakaat. Jemaah pada satu rakaat sahaja. Baik. Katanya wa syartuha ka ghairiha, dan syaratnya syarat berjamaah pada sembahyang Jumaat ka ghairiha seperti selain daripada sembahyang Jumaat. Sebagaimana syarat berjamaah pada sembahyang lain, syarat itu juga adalah syarat berjamaah pada sembahyang Jumaat. Syarat berjamaah kita bincang dah sebelum daripada ni. Dan antara syarat dia lagi adalah wa an tuqama bi arba'ina mukallafan hurran dzakaran mustawqina. Bahawasanya dilakukan, didirikan Jumaat dengan 40 orang. Mesti bilangan, mesti kena bilangan 40. Jadi bilangan orang yang mengerjakan Jumaat mesti kena bilangan 40. Kerana di sana hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW membuat Jumaat di Madinah. Ketika itu para sahabat sebanyak 40 orang lelaki. Kata Imam Nawawi, hadis ni menjadi dalil bahawasanya bilangan 40 adalah bilangan Jumaat. Bagaimanakah cara menjadikan hadis ini sebagai dalil? Wajah istidlal ataupun wajah dilalah dia adalah sepakat mengatakan Jumaat disyaratkan ada bilangan. Dan
kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan Jumaat bilangan 40 dan tidak sabit kurang daripada 40. Maka 40 tu adalah bilangan yang tauqif, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita buat kurang daripada 40. Yang mana 40 saat itu mesti kena mukallaf, berakal balik, hurran, merdeka, hamba tak boleh. Zakaran, lelaki, perempuan tidak dihitungkan. Walaupun perempuan sah sembahyang Jumaat dia. Mustawtinan, yang bermustawtin, orang musafir tidak dihitungkan. Begitu juga orang yang bermukim. La yad'anu syita'an wa la sayfan illa lihajah. Yang mana dia tidak berangkat, tidak berangkat, tidak tinggal tempat tersebut, tidak berpindah pada waktu syita', waktu sejuk, dan tidak juga waktu panas, illa lihajah, melainkan kerana ada hajat. Jadi dia keluar daripada kampung tu kerana ada hajat. Contoh lagi Mekah ke, ataupun lagi hantar batu banjir je. Katanya was-sahihun iqaduha bil marda. Kaul yang sahih, terjadinya Jumaat bil marda dengan orang yang sakit. Kan pada asalnya orang yang sakit tidak wajib dia mengerjakan, dia hadir sembahyang Jumaat. Tiba-tiba dia datang juga, maka boleh dikira dia daripada jumlah 40. Wa anna al-imama la yushtaratu kaunuhu fawqa 40. Imam tidak disyarat keadaan dia lebih daripada 40. Maksudnya 40 tu bersama dengan imam. Mesti 40 orang bersama dengan imam. Walau infaddal 40 aw ba'dhum fil khutbati lam yuhsab al-maf'ul fi ghaibatihim. Sekiranya bersurai ataupun infaddal ni maksudnya berpisah al-arba'un 40. Au ba'dhum atau sebahagian daripada mereka itu, sebahagian daripada 40, 20 orang ke 10 orang ke, fil khutbah, pada ketika khutbah, lam yuhsabil maf'ulu fi ghaibatihim, tidak dihitung akan perkara yang dilakukan pada ketika ghaib mereka itu. Baik. Jadi katakanlah hak yang mendengar khutbah ataupun Jumaat saat itu campur dengan imam 40. Campur dengan imam 40. Tiba-tiba ataupun campur dengan imam 41 dah. Contoh. Campur dengan imam 41. Tok khatib sedang baca khutbah, hak 40 orang tu ubik daripada masjid. Itu makna infaddah. Ubik daripada masjid. Tak ada seorang pun hak dengar khutbah. Satu. Ataupun sebahagian daripada mereka itu. Jadi campur dengan tu imam 41. Yang duduk ataupun kita kata campur 40, imam 40 pun tak apa, 41 pun tak apa, kira dah. Yang penting bilangan 40 tadi tu sebahagian daripada bilangan 40 keluar daripada masjid. 20 orang, tinggal 20 orang lagi duduk dalam masjid. Maka tidak boleh dihitung akan perkara yakni rukun khutbah yang dibuat pada ketika ketiadaan mereka itu. Maksud lam yuhsabil maf'ulu fi ghaibatihim. Tidak dihitungkan akan perkara yang dilakukan. Maksudnya rukun khutbah yang dilakukan fi ghaibatihim ketika ketiadaan mereka itu. Maksudnya nanti kalau dia mari mula benda hak yang dia buat ketika mereka tu tak ada, benda hak yang dibaca ketika mereka itu tak ada, rukun khutbah yang telah diungkapkan oleh khatib ketika mereka tak ada, tidak boleh dihitungkan. Jadi kena baca mula. Baik. Adakah boleh sambung ataupun kena ambil daripada awal mula? Katanya wa yajuzul bina'u ala ma madha in 'adu qabla qulil fasl. Dan harus bina di atas apa hak yang telah lepas jika kembali mereka itu sebelum panjang perceraian. Maksudnya dia tubik dah lama sekejap mari mula. Maka hak yang mereka dah dengar saat itu tidak dihitung, kena baca semula ataupun kena sebut semula rukun khutbah tersebut. Dan tidak perlu ulang daripada awal balik. Bahkan boleh dia sambung khutbah itu. Boleh sambung khutbah itu tapi dengan syarat kalau sekiranya dia pulang balik duduk depan untuk khatib dalam tempoh yang sekejap. Dalam tempoh yang sekejap. Baik. Itu maksud dia. Kita kena ingat banyak kita dengar istilah bina. Bina ni lawang dia istinaf. Ni kita kena ingat. Bina lawang dia istinaf. Maksudnya bina ni kita sambung. Istinaf makna mula semula. Ketika khatib sedang baca khutbah, sedangkan ahli jemaah 40 orang sahaja. Jadi kalau
tak ada sebahagian daripada 40 saat itu tak cukup bilangan 40. Tiba-tiba sebahagian daripada 40, 20 orang tubik. Senak perut tubik. Nak pergi tandas 20 orang senak perut. Silap makan gula tadi. Senak perut. Tinggal 20 orang. Kalau 20 orang masuk tandas. Tak dengar tu khatib baca khutbah. Maka lepas daripada masuk tandas, dia mari mula. Jadi dia berok kejap je. Tapi berok dah jadi kejap, jadi lama pula. 10 minit. Jadi kalau dia mari dah lama, selepas daripada dia keluar, dia mari lama, raib lama, kehilangan lama, maka dia tidak boleh dah bina, bahkan kena istinaf. Okay, kita kena beza. Kita kena beza di antara bina dengan istinaf. Bina ni boleh sambung. Istinaf makna mula semula. Tu khatib baca. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ittaqullah. Okay, tu khatib benda memuji Allah Ta'ala, berselawat kepada Rasulullah, berpesan dengan takwa. Tiba-tiba bunyi dagung kat luar tu. Kat luar ni bunyi dagung. Habis pakat tubik belaka. Tinggal 2 orang tu. Hak tua, hak dorok nak bangun. Sakit pada lutut. Hak tu je depan khatib. Orang lain pakat tubik belaka nak tengok tu. Kena ambil babah. Lepas tu, Tok khatib panggil, weh, mari masuk, weh, mari masuk, mari masuk. Dia pun masuk selalu. Ada edang lama manalah. Masuk selalu. Pada uruf sekejap je. Tubik sekejap tengok, masuk selalu. Baik. Maka ketika tu boleh Tok khatib teruskan khutbah. Tu makna bina. Jadi 3 dah rukun khutbah. Dia buat dah. Okey, sambung je lah. Sambung. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Tu khatib baca ayat tu pula sebagai contoh. Tak sambung balik Tapi kalau lama, mana orang tu kebalangan. Dia pun pakak giakak apa semua sekali, apa hospital. Setengah jam baru sampai mula di masjid. Maka ketika tu tidak boleh dah bina. Mesti kena istinaf, ambil daripada awal balik. Okay, kena ingat perbezaan bina dengan istinaf. Bina sambung, istinaf mula semula. Baik. Wa kadza bina'us salati 'ala al-khutbati in infaddu bainahuma. Seperti ini juga bina sembahyang, sama bina. Bina sembahyang 'ala al-khutbah, di atas khutbah. Maksud bina sembahyang di atas khutbah, lepas khutbah kita pun sembahyang lalu. Tak perlu kita buat khutbah semula. Ini faddu bainahuma, jika bersurai mereka itu, pergi mereka itu, bainahuma antara keduanya, antara khutbah dan sembahyang. Selesai 2 khutbah dan sembahyang, pakat tubik. Dia pakat tubik jenis harap badui sungguh. Kalau kita tengok jenis Melayu badui sungguh. Lepas daripada khutbah, dia pakat tubik, dia pakat cucuk kok daun luar. Duduk bawah kok. Jenis harap badui. Saya orang asli barangkali dia ni. Baik. Lepas daripada tu, dia masuk mula. Masuk mula, baik. Daripada tempoh dia keluar dengan masuk semula saat ni, itu sekejap je. Maka boleh bina sembahyang di atas khutbah. Tidak perlu ulang balik khutbah. Tetapi kalau lama, maka ketika tu kena ulang balik khutbah. Lepas tu baru sembahyang. Kalau dia terus sembahyang tanpa tanpa mengulangi khutbah, maka tidak sah. Kalau sekiranya mereka itu lama dah keluar. Sebab kita kena ingat, antara syarat mesti kena mualat di antara 2 khutbah, dan khutbah dan sembahyang mesti kena mualat. Kalau putus mualat, maka kena buat semula. Itu maksud dia. Katanya fa in adu ba'da qulihi wajib al-istinafu fil adhhar. Maka jika kembali mereka itu selepas daripada qulihi, qulil fasl, panjang perceraian, lama dah, mari baru mari, ketika tu wajib al-istinafu fil adhhar, wajib istinaf mengikut kaul al-adhhar. Baik. Katanya wa in faddu fi salati batalat. Jika bersurai mereka itu, meninggal mereka itu dalam sembahyang, batalatil jum'ah. Jadi campur dengan tu imam 40 orang. Tiga-tiga tengah sembahyang, iaitu bik jenis Melayu badui. Macam tak harap badui. Iaitu bik tengah sembahyang. Dia gigi buah kat luar 2-3 orang. Kalau tinggal dalam 35 orang sama dengan imam. Tak jadi. Sembahyang tu jadi batal sembahyang Jumaat. Orang lain buat salah, habis dengan tu imam batal. Ni masalahnya.
Kita bukan masalah orang lain. Sebab dia, sebab sembahyang Jumaat disyaratkan 40 orang. Jadi 40 orang saat ni tu mesti kena sepakat melakukan suatu perkara. Tiba-tiba tengah sembahyang, hanya 2-3 orang tu siapa tak cukup bilangan Jumaat 40, maka batal Jumaat dia. Itu maksud batalat ay batalatil Jumaat. Sebab dia kerana tidak cukup bilangan hak yang disyaratkan. Dan kalau batal Jumaat, batal sembahyang ke? Tak batal sembahyang tak batal. Dia kena kalau benda batal Jumaat. Jadi kalau hak pakat tubik tu pakat balik di rumah pada belaka, maka hak yang ada saat itu kena sempurnakan sembahyang tu dengan zuhur. Dia boleh sempurna sembahyang saat itu dengan sembahyang zuhur. Tambah lagi lah 2 rakaat. Mereka kalau dia tahu setelah daripada selesai sembahyang, pada sembahyang wirid panjang tu imam, baru sedar makmum ada 29 orang je. Hak ramai lagi, hak yang 9 orang lagi balik awal. Lepas 1 rakaatnya balik. Dia apa balik awal? Kata tu imam, sebab makmum kata nak pergi ngai, puak-puak dia ada tanding ngai. Jadi tu imam baca khutbah sangat, ndak ada nak sedang bayang dia tembor dulu. Lepas dia tu imam kat takbir, tempat lagi puak-puak dia. Jadi tu imam pembayang baru tahu. Ketika tu tak boleh lah. Sama ada tu bulat panggil, suruh bagi masjid bulat, bawa watang sebagai contoh. Ataupun benda pakai semai zom dah bayar lah dah buat ni nak mari tadi kita tasian dah panggil mari. Dah mari dah tapi zaman kita tak jadi kini. Mungkin zaman dulu jadi. Di tempat kita, hamba dengar orang-orang tua duk cerita lah. Orang yang masjid tepi-tepi patah, dekat-dekat dengan patah. Dulu benda nak semayang tu, tu imam duk bilang, tu bila duk bilang, Jumaat duk cukup lagi. Dah mana si Dalah si Sa'ad ni, si Sa'id ni pemana tak ada, orang kata duduk muka lagi tau. Lepas tu, Tok Bila tu khatik pergi tepi patah. Mari tinggal dulu, mari mayang dulu. Ni orang tua-tua. Cuba tanya orang yang ada tepi patah. Tanya orang tua-tua tepi patah. Kawan kat orang tua-tua, jangan kawan muda, budak-budak saja. Kawan orang tua-tua tanya. Mana cerita hak dulu. Dengar biasa dengar lah orang tua cerita pergi panggil. Bagus Tok Bila dulu. Lawan tak ada nak jaga Tok Bila ni. Tok Bila ni tidaklah sehebat Tok Bila dulu lah. Tok Bila dulu, Tok Imam dulu kan ada lawan-lawan. Tak ada. Pergi panggil orang suruh mari. Benda kuatnya kepada agama. Baik. Allah Rabbi. Jadi tengah-tengah duduk semayang, tiba-tibanya tembor pula lagi. Sekali lagi dia tembor. Siapa tak cukup 40. Kena sudah dengan zuhur lah. Gitu. Baik. Maksud ini fadlu fi salati batalat. Wa fi qaulin, dan pada satu pandangan, ada satu pandangan, ini tapi bukan pandangan mu'tamad. La, maksudnya la tabtul. Tak batal. Sembahyang tak batal. Tapi dengan syarat imbaqiyah ithnan, jika berbaki 2 orang. Imbaqiyah ithnan. Jika berbaki 2 orang. Jika berbaki 2 orang. Sebab Jumaat dia ambil daripada perkataan jam'un kan. Jam'un ni jamak sekurang-kurangnya 3. Jadi 2 orang bersama dengan imam lah. Jadi 2 orang bersama dengan imam. Baik. Kalau ada 2 orang bersama dengan imam, cukup dengan imam 3 orang, tak batal. Tapi yang kurang daripada tu lah. Tapi ada kot pandangan kata kurang daripada tu dah apa. Sebab sembahyang sekurang-kurang berjemaah kan 2 orang, kan seorang makmum, seorang imam. Kalau tak ada lah ketinggalan tu imam seorang. Baru tak boleh. Okay, habis. Katanya wa tasihhu khalfal 'abdi was-sabiyyi wal musafiri fil adhhar. Dan sah al-jum'ah di belakang hamba. Hamba dia tidak wajib Jumaat. Hamba tidak dihitungkan daripada bilangan 40. Tapi kalau dia sembahyang Jumaat, sah. Okey, dia sembahyang Jumaat, sah. Tiba-tiba hamba lelaki ni dijadikan imam. Jadi gini mu jadi imam sebab mu sedap bacaan walaupun mu hamba. Orang yang ada hamba ni tak pernah sedap mana bacaan. Jadi makmum. Jadi imam saat itu tidak wajib sebenarnya atas dia Jumaat. Lepas tu tidak dihitung dia daripada bilangan 40. Boleh ke tak? Kata dia sah, tak ada masalah. Sah Jumaat di belakang hamba. Maksudnya orang yang ingin menjadi imam Jumaat,
tidak disyaratkan dia saat itu orang yang wajib atasnya Jumaat dan tidak disyaratkan dia saat itu orang yang dihitungkan daripada bilangan 40. Orang yang tidak dihitungkan daripada bilangan 40 dan orang yang tidak wajib atasnya Jumaat pada asalnya pun sah jadi imam. Itu maksud wa tasihu khalfal abd. Tapi hamba ni hamba lelaki. Wasabi dan kanak-kanak. Tapi kanak-kanak di sini, kanak-kanak lelaki yang mumayyiz. Kanak-kanak yang tidak mumayyiz, tidak sah. Semayang dia tidak sah kanak-kanak yang belum mumayyiz. Ni kira-kira kanak-kanak yang mumayyiz. Umur dia 10 tahun tapi dia hafiz Quran dah balik lagi dia. Okey, kanak-kanak yang mumayyiz. Boleh tak kita nak lantik dia jadi imam? Boleh. Sah. Walaupun tidak wajib atas dia. Semayang Jumaat dan tidak dihitung dia daripada bilangan 40 sebab dia kanak-kanak. Sama juga wal musafir, orang yang bermusafir ni fil adhar mengikut kaul al adhar. Tapi dengan syarat idza tamma al adad bi ghairi, apabila sempurna bilangan 40 al adad ay adadul arba'in ataupun bilangan 40 bi ghairi al abd was sabi wal musafir. Tapi bilangan 40 tadi kena cukup dengan orang lain lah. Orang yang dinamakan sebagai ahlul kamal, orang yang cukup syarat, yang dihitungkan 40 saat itu, orang merdeka, orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang mustautin, yang kita sebut sebelum daripada ni, lelaki, yang kita sebut sebelum daripada ni. Baik, kalau tidak cukup bilangan dengan orang lain, campur dengan dia baru cukup, itu dah jadi Jumaat. Jadi Jumaat. Sebab Jumaat mesti 40 orang yang cukup syarat dia. Okay, habis. Seterusnya katanya walau bana al-imamu junuban atau muhdisan sahhat jum'atuhum fil adhar. Sekiranya nyata imam dia orang yang berjunub ataupun orang yang berhadas, sah Jumaat mereka itu fil adhar in tammal adadu bi ghairi. Jika sempurna bilangan 40 dengan orang lain. Kalau kita sembahyang berjemaah, lepas daripada selesai sembahyang berjemaah, tiba-tiba tu imam kabur dia berjunub. Adakah wajib kita kena ulang balik? Kita sebagai makmum wajib kena ulang balik sembahyang kita? Kata ulama, dak sah dah sembahyang kita. Sama juga lepas daripada sembahyang tu imam kata dia ingat ambil. Lepas daripada sembahyang tu imam kabur dia ingat ambil wudu. Maka adakah kita kena sembahyang mula? Dak dah sah sembahyang kita. Kerana berjunub dan berhadas adalah perkara yang tersembunyi. Kita tak tahu siapa berjunub, siapa berhadas. Dia tak ada tulis. Tak ada tanda atas kepala. Tak ada tanda atas dahi. Tak ada tanda di muka. Orang ni berjunub, orang ni tak. Tak ada tanda. Jadi kita tak tahu. Jadi kalaulah tu imam tu, kalau kita sembahyang berjemaah, tu imam berjunub, lepas daripada dia berjunub, lepas daripada sembahyang baru dia kabur. Atau baru kita tahu. Dia ingat mandi wajib, ingat ambil wudu, maka sah sembahyang kita. Sembahyang kita sah. Sembahyang kita sah. Itu pada masalah sembahyang berjemaah. Sama juga dengan sembahyang Jumaat. Sekiranya nyata imam berjunub ataupun orang yang berhadas, sah Jumaat mereka itu. Tu imam tu dah jadilah kena sembahyang bulan lah, tapi sah. Jumaat dia sah. Fil adhar. Tapi dengan syarat intammal adadu bi ghairi. Jika sempurna oleh bilangan 40 dengan lain daripada imam. Tapi kalau dah 40 sekali dengan tu imam, ada orang lain. Jadi apabila tu imam dah sah sembahyang, jadi hanya tinggal 30. Itu tak jadi. Baik. Wa illa fala. Dan jika tidak. Maksudnya jika tidak sempurna bilangan 40 dengan orang lain. Bukan sempurna dengan imam. Campur dengan imam baru cukup 40. Fala, maka tidak, maksudnya tidak, maka tidak sah Jumaat mereka itu. Wa illa fala, dan jika tidak begitu, maka tidak sah Jumaat mereka itu. Habis. Katanya, وَمَنْ لَحِقَ الْإِمَامَ الْمُحْدِثَ رَاكِعًا لَمْ تُحْسَبْ رَكَعَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ. Sesiapa yang mengikutilah ia akan imam yang muhdith. Imam yang berhadas. Raki'an, hal keadaan dia imam orang yang rokok. Dia siapa? Itu imam rokok. Allahu Akbar. Lalu dia rokok bersama dengan imam. Cakap kita dia masbuk. Sehingga dia tidak sempat untuk membaca kesemua Fatihah ataupun sebahagian daripada Fatihah. Lepas tu dia sempat, lepas tu dia betul imam rokok, dia pun rokok bersama dengan imam untuk
mendapatkan rakaat tersebut. Dalam kita belajar bab muwafiq masbuk dulu, apabila makmum masbuk, kalau dia sempat membaca Fatihah sekadar beberapa ayat, wajib dia kena baca Fatihah sekadar beberapa ayat sebelum daripada dia rakaat. Baik, kalau dia tidak sempat dah baca Fatihah sebab dia sahabat imam duduk dalam keadaan rakaat, maka dia akan takbiratul ihram dan terus rakaat. Kalau sekali sempat rakaat bersama dengan imam, maka dia sempat rakaat tersebut, dia dang rakaat tersebut. Fatihah tu gugur daripada dia. Fatihah gugur daripada dia. Fatihah gugur. Baik. Fatihah gugur. Dan Fatihah dia ditanggung oleh imam. Cuma imam yang ingin tanggung Fatihah dia mesti kena cukup syarat. Syarat yang pertama, mesti imam saat itu sah sembahyang. Imam tidak berhadas. Imam yang tidak sah sembahyang macam mana dia nak tanggung Fatihah makmum. Tu kena ingat. Sebab tu dia katakan sesiapa yang mengikuti akan imam yang berhadas. Jadi imam ni sembahyang dia tidak sah. Ketika imam rakaat maksudnya dia tidak sempat baca Fatihah, lam tuhsab raka'atuhu 'ala sahih, tidak dihitungkan rakaatnya di atas mengikut kaul yang sahih. Rakaat tu tidak dikira. Ni masalah ni kita belajar dalam bab muwafiq masbuk sebelum daripada ni. Al-khamis, yang kelima. Maksudnya syarat yang kelima. Khutbatani qabla as-salah. Dua khutbah sebelum daripada sembahyang. Dua khutbah sebelum daripada sembahyang. Mesti sebelum daripada sembahyang Jumaat ada dua rukun ada dua khutbah. Jadi tak sama dengan sembahyang raya. Sembahyang raya dua khutbah selepas daripada sembahyang raya. Khutbah selepas daripada sembahyang raya hukum dia sunat. Dua khutbah sebelum daripada sembahyang Jumaat hukum dia adalah wajib. Itu syarat yang kelima. Mesti kena baca khutbah baru sembahyang. Orang sembahyang Jumaat tanpa baca khutbah sebelum daripadanya tak sah sembahyang. Orang yang tak dengar khutbah sah sembahyang Jumaat dia, tapi dengan syarat yang dengar saat itu cukup 40 bersama dengan imam. Wa arkanuha khamsah, dan rukun wa arkanuhuma khamsah, rukun dua khutbah 5. Dia dua khutbah. Rukun dua khutbah 5. Rukun dia. Yang pertamanya hamdulillah ta'ala, memuji Allah. Memuji Allah ta'ala dah kira bentuk dia pun. Alhamdulillah, ahmadullah, nahmadullah, hamdan lillah. Boleh. Puji Allah ta'ala. Yang keduanya adalah wassalatu ala Rasulillah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah selawat kepada Rasulullah. Sebab khutbah ni adalah suatu ibadat yang perlu kepada menyebut Allah. Dia ibadat yang perlu kepada menyebut Allah. Maka setiap ibadat yang perlu kepada menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu juga kepada menyebut Rasulullah, seperti mana azan. Seperti mana azan. Azan kan kita menyebut Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti sembahyang sendiri. Sembahyang kan ibadat yang perlu kepada ibadat yang kita mengingati Allah. Maka dalam sembahyang dia ada ingat kepada Rasulullah, iaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud. Baik. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya walafdhuhuma, dan lafaz keduanya muta'ayyan, tertentu. Mesti kena lafaz hamdullah, puji Allah. Lafaz hamd. Sama hamd guna perkataan hamdun, hamdan, ataupun alhamdulillah, ataupun kita guna perkataan hamdalillah, alhamdulillah. Ataupun kita guna perkataan ahmadullah, nahmadullah. Boleh berlaku. Tak boleh tukar perkataan lain nak kata hamdur rahman, hamdur rahim. Tak boleh. Sana'ur rahman, as-sana'u ala Allah. Tak boleh. Mesti kena guna lafaz hamd Allah. Mesti kena selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh nak tukar benda lain. Allahumma barik ala Muhammad. Tak boleh.
Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma ahsin ila Muhammad. Tak boleh. Mesti kena selawat. Walafzuhuma muta'ayyan. Lafaz keduanya mesti tertentu. Yang ketiganya wal wasiyatu bit taqwa. Dan wasiat dengan takwa, berpesan dengan takwa. Wala yata'ayyanu lafzuha 'ala sahih. Dan tidak tertentu lafaznya lafaz wasiat bit taqwa. Tidak tertentu lafaz ni. Tidak tertentu lafaznya. Maksudnya bukan mesti kena usikum bi taqwallah. Bukan mesti kena lafaz usikum. Bukan mesti. Baik. Bahkan dengan lafaz yang lain pun tidak menjadi masalah. Dengan lafaz yang lain pun tidak menjadi masalah. Baik. Ittaqullah. Kita kata, tidak kata usikum bi taqwallah. Dia kata ittaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Baik. Okey, katanya وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين. Dan ini tiga rukun-rukun pada dua khutbah. Hadhihi mubtada arkanul khabar. الثلاثة badal bagi hadhihi. Tiga ini memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah, wasiat dengan takwa. Tiga ni adalah rukun-rukun pada dua khutbah. Rukun-rukun pada dua khutbah. Tiga ni adalah rukun-rukun pada dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Warabi'u, dan rukun yang keempat, qira'atu ayatin fi ihdahuma. Membaca satu ayat pada salah satu daripada keduanya dua khutbah. Baca satu ayat. Satu ayat daripada Al-Quran. Tapi satu ayat yang memberi faham. Satu ayat yang memberi faham. Baca. Pada salah satu. Khutbah pertama pun apa, khutbah kedua pun apa. Baca sepotong ayat daripada Al-Quran. Dalam khutbah, ia adalah rukun khutbah. Nak baca khutbah yang pertama ke, khutbah kedua ke, boleh pilih, ikut. Cuma hak yang paling comel, baca dalam khutbah yang pertama. Hak tu hak yang paling comel. Baik. Katanya waqila kataqil fil ula ay fil khutbatil ula. Kataqil tertentu baca ayat saat itu pada dalam khutbah yang pertama. Waqila fihi madan kataqil pada keduanya. Khutbah yang pertama baca, khutbah yang kedua baca. Waqila la tajib, dan kataqil tidak wajib. Tak wajib pun baca ayat Al-Quran dalam khutbah. Baik. Jadi ada beberapa pandangan di sini, ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama ni pandangan mu'tamad, mesti kena baca sepotong ayat daripada Al-Quran. Tak kira nak tak dah khutbah pertama pun tak apa, khutbah kedua pun tak apa. Pandangan yang kedua kata kena letak pada khutbah yang pertama. Pandangan yang ketiga kata kena letak dua-dua khutbah. Khutbah pertama pun ada ayat, khutbah kedua pun ada. Pandangan yang ketiga dia kata tak wajib baca ayat tersebut. Tak baca pun tak apa. Wal khamis, yang kelima, ma yaqa'u alaihi ismu du'a'il lil mu'minin. Barang yang jatuh atasnya, yang berlaku atasnya, yang terjadi ataupun barang yang jatuh atasnya, ismu du'a'il lil mu'minin, nama doa bagi orang beriman. Okey, orang panggil tu maknanya. Orang panggil doa kepada orang beriman, maka sudah memadai. Orang panggil yang kelima, apa hak yang dikatakan berdoa kepada orang iman sudah memadai pada rukun khutbah, pada mendatangkan rukun khutbah doa kepada orang beriman. Asal kata orang panggil dia tu berdoa kepada orang beriman. Allahumma ghfirlil mu'minin. Gitu je. Allahumma arhamil mu'minin. Allahumma ansur al mu'minin. Sebagai contoh. Doa kepada orang beriman. Tapi kena doa benda hak yang dinisbah kepada ukhrawi. Dunia saja tidak memadai, mesti kena hak yang berkait dengan akhirat. Berkait dengan akhirat. Allahumma ghfir lil mu'minin, mudah.
Yang mana doa bagi orang beriman ni fi tsaniyati ay fil khutbati tsaniyah, pada khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua. Jadi doa ni dalam khutbah yang kedua. Wa qil, dan kata qil la yajib, la yaji'u ma yaqau alaihi ismu du'a'i lil muslim. Tidak wajib. Tidak wajib. Baik. Jadi pendek kata rukun khutbah 5 ni mudah je. Kalau kita buat khutbah ni kejap je. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ittaqullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar wa salli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita duduk sekejap, bangun pula. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah. Lepas tu ittaqullah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Okey, selesai khutbah. Mudah je. Wa yushtaratu kaunuha arabiyyatan. Disyaratkan keadaan ni rukun khutbah tu arabiyyatan, bahasa Arab. Sebab begitu, yang pada salah buat, pada khalah buat, baca dengan bahasa Arab. Dia bahasa Arab, sedangkan khutbah saat itu dia macam ceramah. Dia orang Melayu faham tak? Yelah, memang tak faham secara terperinci. Tetapi secara umumnya, apabila kata ittaqullah, faham supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Murattabat al-arkani thalathatil ula. Mesti kena tertib. Rukun yang tiga yang pertama. Rukun tiga yang pertama. Rukun tiga yang pertama tu mesti kena tertib. Rukun tiga yang pertama. Puji Allah. Selawat kepada Rasulullah. Lepas tu selagi wasiat bertakwa. Mesti kena ikut tertib dia, susunan dia. Baik. Wa ba'da zawal. Dan mesti pula disyaratkan khutbah saat itu berlaku selepas daripada gelincir matahari. Tak boleh kita khutbah sebelum daripada gelincir. Lepas daripada gelincir barulah boleh kita berkhutbah. Wal qiyamu fihi ma in qadar, dan berdiri dalam dua khutbah jika mampulah ia khatib. Kalau khatib mampu berdiri, wajib dia kena berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, boleh khatib duduk. Wal julusu bainahuma, mesti kena duduk antara dua khutbah. Lepas daripada selesai khutbah yang pertama, duduk sekejap, baru bangkit semula. Wa isma'u arba'ina kamilain, dan kena memperdengarkan khutbah saat itu 40, bukan kamilain, kamilin. Wa isma'u arba'ina kamilin, kena memperdengarkan 40 yang sempurna mereka itu. 40 yang sempurna. Jadi tok khatib saat itu kena angkat sikit suara biar orang 40 tu dengar belaka. Baik. Katanya wal jadidu annahu la yahrumu alaihimul kalam. Mengikut qaul jadid bahawasanya tidak haram ke atas mereka itu bercakap. Tapi wa yusannul insat, disunatkan diam. Sekarang ni bercakap ketika khatib baca khutbah, benda ni dilarang. Benda ni dilarang. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yawmal jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghawt." Apabila mengkata kepada temanmu diam pada hari Jumaat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya telah lagha oleh engkau. Hadis dari riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih. Jadi apa hal yang kita dapat faham daripada hadis ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Kita dapat faham bahawasanya di sana ada larangan bercakap ketika khatib sedang baca khutbah. Apa yang dituntut adalah kita mendengar ucapan khatib. Cakap dilarang. Cuma larangan bercakap ketika khatib sedang membaca khutbah. Adakah larangan wajib ataupun larangan sunat? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya larangan di sini adalah larangan sunat, bukan larangan wajib. Sebab itulah kata wal jadidu annahu la yahrumu alaihimul kalam. Tetapi wa yusannul insat, tidak haram atas mereka itu bercakap. Cuma disunatkan berdiam. Dia sunat diam. Tapi nak cakap tidak diharamkan. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i, bercakap ketika khatib membaca khutbah, dia tidak diharamkan. Bahkan perbuatan tersebut makruh.
dan perbuatan tersebut menyebabkan Jumaat dia lara. Kenapa mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak haram? Sedangkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita bercakap ketika khatib sedang berkhutbah, sehingga kang mesuruh orang diam pun dilarang. Sebab dia baik. Sebabnya di sana ada beberapa hadis menceritakan tentang peristiwa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah. Ketika Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba ada sahabat bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Rasulullah sedang berkhutbah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tiba-tiba bangun seorang Arab Badui, tengok-tengok khutbah, dia bangun. Dia kata, "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal wa ja'al iyal fad'u Allah halana." Wahai Rasulullah, telah binasa oleh harta, binatang-binatang, ja'al iyal, dan lapar oleh keluarga. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Tengok dia cakap, Rasulullah. Lepas tu ada lagi yang lain-lain. Jadi maksudnya Rasul tak larang situ dia. Tak larang dia. Bahkan Rasulullah ikut dia bila dia. Itu Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasul dalam berkhutbah ada kadang-kadang disebut dalam hadis ada sahabat bagi cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gabung ke semua dalil. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata tidak haram bercakap ketika khatib sedang berbaca khutbah, tapi sunat diam. Cakap ukur dia makruh, tidaklah sampai kepada haram. Baik, dilarang. Waktu jelas dilarang tu jelas. Cuma larangan makruh ke larangan haram di sini berlaku khilaf. Qultu, berkata oleh aku, al-asahu anna tartib al-arkani laysa bisyarz. Bahawasanya tertib segala rukun khutbah bukanlah syarat. Tertib bukan syarat. Wallahu a'lam. Tertib bukanlah syarat. Baik. Anak pernah dijemput untuk berkhutbah. Bukan membaca khutbah, berkhutbah. Dia cerita lama dah. Jadi anak pun berkhutbah. Tengah kita khutbah yang kedua. Kita alhamdulillah thumma alhamdulillah. Atau alhamdulillah ala na'ma'i. Alhamdulillah kita khutbah muqaddimah. Ana lupa baca wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi ittaqullah nasbu. Terlupa. Tapi lepas daripada ittaqullah baru kita ingat, kita dah baca lagi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka kita baca wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat kepada Rasulullah selepas daripada kita berpesan dengan takwa. Boleh ke tak? Tengok. Katanya, kata Imam Nawawi, al-asahu anna tartibal arkan laysa bisyarr. Tertib rukun-rukun khutbah bukanlah syarat. Jadi bermakna sah lah. Tapi sebaik-baiknya kita buat secara tertib. Tapi bukanlah syarat. Ini apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Katanya, wal-azharu ishtiratul muwalah. Al-azhar, pandangan al-azhar disyaratkan muwalah. Berturut-turut. Berturut-turut di antara rukun khutbah dan di antara khutbah dan di antara sembahyang. Mesti kena berturut-turut. Baik, jangan ada perceraian yang lama di antara satu rukun khutbah dengan satu rukun khutbah yang lain. Hak paling teruk berapi khutbah tapi tinggal rukun khutbah. Itu paling teruk kan. Okey. Seterusnya katanya, dan syarat yang berikutnya adalah wa taharatul hadathi wal khabath. Kena suci daripada hadas, sama ada kecil ataupun ada besar. Wasatri, dan menutup aurat. Suci daripada hadas, sama ada kecil ataupun ada besar. Wal khabath, dan kekotoran, yakni najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan dan tempat sembahyang. Wasatri, dan disyaratkan menutup aurat. Jadi untuk khatib yang nak baca khutbah saat itu disyaratkan menutup aurat. Tusannu ala mimbar, dan disunatkan khutbah di atas mimbar au murtafi'in, ataupun di atas tempat yang tinggi. Lepas tu wa yusallimu ala man 'indal mimbar, dan memberi salamlah ia khatib atas mereka yang ada di sisi mimbar. Jadi khatib mari terus bagi salam kepada orang yang di atas dekat dengan mimbar tu. Ni
Atau khatib yang masuk dalam masjid lah. Dia sebenarnya khatib bagi lewat kan. Masih masuk dalam masjid tu, ini sunat dah bagi salam. Orang yang ada sekitar mimbar saat itu. Wa ayyuq bila alaihim idza sa'id, dan bahawa berhadaplah ia khatib atas mereka itu apabila naiklah ia akan mimbar. Naik atas mimbar ia kena hadap lalu kepada makmum. Wa yusallimu alaihim, dan memberi salamlah ia atas mereka itu. Wa yajlis, dan duduklah ia khatib. Thumma yu'adzan, kemudian dilaungkan azan. Ketika Tok Khatib duduk sana itu. Dia naik, lepas tu dia hadap, dia bagi salam, lepas tu dia duduk, lepas tu kemudian dilaungkan azan. Wa an takuna balighatan mafhumatan qasiratan. Baik. Dan bahawa adalah ia khutbah saat itu balighah. Mesti kena fasih. Mafhumah. Mesti kena difahami, qasirah, yang ringkas, yang pendek. Atau comel. Comel kena pendek khutbah. Dia hak yang panjangnya adalah sembahyang, kata Rasulullah, aqilus salah wa qsurul khutbah. Hendaklah kamu memanjangkan sembahyang dan pendekkan khutbah. Tapi kita dak. Sembahyang pendek, khutbah panjang. Itu benda tanda tidak faham dalam agama. Kalau faham dalam agama, dia akan memanjangkan sembahyang, memendekkan khutbah. Sebab itu sunat qasirah. Wala yaltafitu yaminan wa shimalan fi syai'in minha. Dan tidak berpalinglah ia yaminan kanan, wala shimalan kiri, fi syai'in minha, pada sesuatu daripadanya daripada khutbah. Dalam khutbah dia tidak paling kanan, paling kiri, yang ia lain macam ceramah tu. Baik. Wa ya'tamidu ala sayfin aw 'asa aw nahwi. Dan kena diiktimad, dia pegang atas saif, pedang, atau 'asa ataupun tungkak, wa nahwi, dan seumpamanya. Kalau sekarang ni senapang pun tak apa, busurang pun tak apa, lembing pun tak apa, pegang. Wa yakunu julusuhu bainahuma nahwa suratil ikhlas. Yang adalah ni sunat ni, bahawa adalah duduknya di antara dua khutbah kadar surah al-ikhlas. Kadar surah al-ikhlas. Kadar tu. Baik. Katanya wa idza faragha syara'a al-mu'adzin fi al-iqamati wa badara al-imam liyablugha al-mihrab ma'a faraghihi wa yaqra'u fi al-ula al-jum'ati wa fi al-thaniyati al-munafiqin. Apabila selesailah ia, selesai khatib daripada khutbah, syara'al muadzin fil iqamah, masuklah muadzin dalam iqamah. Mulalah muadzin saat itu melakukan iqamah. Wa badarul iman, dan bersegera oleh imam, liyablughal mihrab, supaya sampailah imam akan mihrab, ma'a faraghihi, serta selesainya azan. Jadi itu imam saat itu turun daripada mimbar saat itu sampai ke tempat mihrab, tempat dia jadi imam. Dia sama dan dengan selesai azan. Jangan main lagi atas tu. Balah wa asak dua apa sekali, jangan. Wa yaqra'u fil ula al-jum'ah, dan membacalah ia pada rakaat yang pertama akan surah Jum'ah, wa fi tsaniyati al-munafiqin, pada rakaat yang kedua surah al-munafiqun. Baca jahran dengan nyaring. Sunat baca dengan nyaring. Baik. Seterusnya katanya faslun fil aqsalil masnunati fil Jum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Tengok soalan pula Tengok soalan pula. Kita ada beberapa soalan, Ustaz. Soalan Boleh, yang boleh. pertama, Assalamualaikum, maaf nak tanya bab masbuk. Orang tu dia start masuk mayang imam tahiyat akhir dah. Selepas imam bagi salam, dia tak terus bangun, tambah rakaat, sebaliknya dia terus habiskan bacaan tahiyat, kemudian barulah dia bangun. Adakah betul caranya? Ke memang dituntut makmum masbuk baca habis dulu tahiyat sebelum dia bangun sempurnakan rakaatnya selepas salam imam? Syukran. Waalaikumsalam. Jadi makmum masbuk, dia duduk tasyahud bersama dengan imam
kadang-kadang tasyahud dia saat itu ataupun tasyahud ketika dia duduk bersama dengan imam adalah tempat tasyahud dia. Tasyahud akhir imam adalah tempat tasyahud awal dia. Kadang-kadang tasyahud akhir imam bukan tempat tasyahud awal dia. Kalulah tasyahud akhir imam adalah tempat tasyahud awal dia, tu imam bagi salam, dia sunat dia perhabis dulu tasyahud dia. Sebab itu adalah tempat tasyahud awal dia. Okey, jelaskan. Maksudnya kalau dia tak bangun selalu pun tidak menjadi masalah. Tetapi, kalaulah tempat tasyahud akhir imam bukan tempat tasyahud dia, maka apabila tu imam bagi salam, dia mesti kena bangun selalu. Sebab dia buat tasyahud, sedangkan itu bukan tasyahud dia, adalah kerana dia mengikut imam. Ketika imam bagi salam, maka terputus dah ikatan di antara dia dengan imam, maka tidak boleh lagi dia meneruskan untuk menghabiskan tasyahud. Bahkan wajib dia kena bangun. Kalau sengaja, dia masih lagi tunggu, setelah daripada tu imam bagi salam, maka batal sembahyang dia. Allahu a'lam. Soalan kedua, salam Ustaz, apa hujah yang digunakan ulama negara kita untuk sahkan solat Jumaat untuk orang yang kerja di suatu tempat, dan tempat tu tak ada orang mustaqim, mungkin 40 orang. Soalan minggu lepas. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Hamba tak tahu hujah dia bagaimana. Hamba tak tahu. Wallahu a'lam. Jadi pada malam ni setakat tu je lah Ustaz. Okey, boleh. Soalan. Jadi untuk yang seterusnya, saya banyak-banyak terima kasih lah kepada Ustaz dan kepada semua yang hadir majlis kita pada malam ini. Semoga apa yang kita buat ni dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik balasan. Amin. Dan saya juga banyak-banyak minta maaf jika ada salah silap masa handle majlis ini. Jadi untuk yang terakhirnya, marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.